Tajuk utama Buletin TV 9 13 Mei. Dua beradik ditemui rentung di ruang tamu dan bilik air. Juga pengasas Warden Pusat Tahfiz disyaki terlibat jenayah dera seksual dan fizikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengasas dan warden sebuah pusat tahfiz di Melaka direman 4 hari selepas disyaki terlibat dengan jenayah dera secara seksual dan fizikal terhadap 6 pelajar. Perintah reman sehingga 16 Mei depan itu dikeluarkan oleh Magistrate Mahkamah Air Keroh Nurul Bahyah Kamaluddin terhadap suspek berusia 40 dan 36 tahun. Perintah reman tersebut bagi membolehkan siasatan dilakukan pihak polis mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak 2001. Terdahulu, kedua-dua suspek yang juga adik-beradik warga Singapura itu tiba di pekarangan Kompleks Mahkamah Air Keroh pada jam 9.35 pagi dengan memakai pakai lokap. Semalam polis menahan kedua-dua suspek pada jam 1 dan 1.30 petang selepas disyaki melakukan penderaan seksual dan fizikal terhadap 6 pelajar mereka. Ketua Polis Melaka, Datuk Zainul Samah berkata, kejadian itu terbongkar selepas kesemua mangsa yang berusia 13 hingga 15 tahun tampil membuat laporan polis di Balai Polis Batang 3 Kelmarin. Katanya 3 mangsa mendakwa didera secara seksual oleh pengasas tahfiz berkenaan, manakala 3 lagi dipukul dengan cara ditampar, ditumbuk, dipijak serta disebat dengan rotan oleh warden. 3 lagi pelajar ujarnya mendakwa dipukul suspek hanya kerana lambat menyiapkan tugasan. Hasil soal siasat, kejadian itu didakwa telah lama berlaku di pusat tahfiz berkenaan dan kali terakhir mereka didera secara seksual dan fizikal adalah pada 7 Mei lalu. Suspek pertama didapati mempunyai rekod jenayah lampau pada tahun 2019. Dua beradik maut selepas kediaman mereka terbakar di Kampung Bentuan Sering, Kota Baru, Kelantan dalam kejadian jam 8.30 malam semalam. Mangsa Muhammad Huzaifah Abdul Halim 31 tahun dan adiknya Aisyah Abdul Halim 22 tahun yang juga sindrom Down ditemui anggota bomba di dalam tandas serta ruang tamu. Ibu bangsa Rubiah Ismail berkata ketika kejadian dia ke masjid berdekatan untuk menunaikan solat maghrib dan isyak sebelum diberitahu orang kampung mengenai kejadian menimpa anaknya. Sebaik tiba api sudah marak dan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Menurutnya hampir setiap malam dia akan solat berjemaah di masjid dan meninggalkan kedua anaknya itu dalam rumah yang tidak berkunci. Syukur pada Allah, Allah selesai dah belakang semua-semua. Selesai alhamdulillah. Allah pemudah ke. Tak ada besar. Cuba nampak macam apa dia nak tidur dah sebab dia sudah makan kenyang nak tidur. Dua-duanya. Tok sore. Aisyah. Yang sore lagi. Abang dia tu yang makan ketek kadang-kadang makan, kadang-kadang hari dia tak makan, dia tidak. Ni abang dia tu. Tapi hari tu dia tak makan. Abang dia tu. Tahu tu sekarang ada hari masjid balik siapa tengok kereta tak boleh nak pergi motor banyak tak tahu lagi kat adik rumah ada suami anak murid cik ngaji dia tanya kak yang bawa balik kak tahu dah kata tak tahu ke apa ibu ya kata hati lah motor bakar apa tengok dekat dah tengok tu nak asap-asap lepas tu naik klik rumah masuk ke jalan orang masuk rumah tu katanya dia tak boleh masuk dah ni dia ajak macam motor ya tu sebab bomba nak mari. Dalam perkembangan terbaru, menurut ahli keluarga mangsa, jenazah dua beradik terbabit akan disolatkan di Masjid Al-Ihsan Mukim Mentuan dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Gertak Kecupu. Terdahulu, proses bedah siasat mayat mangsa dilakukan di Hospital Raja Perempuan Zainab, HRPZ2 di Kota Baru sebelum dipindahkan ke Hospital Universiti Sains Malaysia, HUSM di Kubang, Kerian. Secara keseluruhan kebakaran ni 90% lah kebakaran terbakar, keluasan rumah yang terlibat dan kita pun tidaklah terlalu mengambil masa yang lama lah untuk memadamkan kebakaran di kawasan rumah tersebut sebab dia tidak juga terlalu berdekatan dengan rumah lain, so kita boleh kawal lah kebakaran tersebut.
Seramai 25 anggota dari Balai Bomba Penyelamat Kota Baru dan Pasir Tumbuh dikerah ke lokasi kejadian sebelum api dapat dipadamkan sepenuhnya pada jam 9.30 malam. 5 bas ekspres musnah dalam kebakaran di bengkel kawasan perindustrian Segamat Johor malam tadi. Menurut Balai Bomba dan Penyelamat Daerah Segamat, pemeriksaan turut mendapati 4 daripada 5 bas disahkan terbakar 90%, manakala satu lagi 30%. Perkara itu dimaklumkan Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Segamat, penolong penguasa bomba Muhammad Hazim Abdul Razak. Menurutnya, satu laporan diterima daripada orang awam sekitar jam 7.10 malam. Susulan itu, 16 anggota dari BBP Bandar Baru Segamat dan BBP Segamat dibantu 2 jentera serta masing-masing sebuah lori tangki dan 1 unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikejarkan ke tempat kejadian. Kebakaran dapat dikawal kira-kira setengah jam kemudian dengan tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Punca kebakaran dan anggaran kerugian juga masih dalam siasatan. Operasi tamat sebenarnya pada jam 9.41 malam. Polis Langkawi mengesahkan kertas siasatan kes kanak-kanak 6 tahun memandu kereta milik keluarganya hingga berlaku kemalangan di daerah itu pada Selasa lalu hampir siap. Setakat ini juga, polis selesai merakam keterangan ibu bapa kanak-kanak berkenaan dan 5 individu lain bagi membantu siasatan. Perkara itu dimaklumkan Ketua Polis Daerah Asisten Komisioner Syariman Asyari. Tambahnya 5 individu lain termasuk 3 saksi di tempat kejadian termasuk datuk kepada 2 kanak-kanak itu dan anggota polis yang tiba di tempat kejadian. Polis juga akan mengemukakan kertas siasatan kepada Pengarah Pendawaan Negeri di Alor sebaik menerima kertas siasatan lengkap dan laporan perubatan daripada hospital. Kanak-kanak 6 tahun dan adiknya juga akan dirujuk ke Pusat Temuduga Kanak-kanak CIC di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah bagi mendapatkan keterangan menyeluruh. Polis turut menafikan dakwaan 2 kanak-kanak terbabit belajar memandu dengan menggunakan simulator di rumah. Siasatan mendapati tidak ada simulator pemanduan di rumah mereka dan video serta gambar yang tular bukanlah budak yang memandu kereta hingga terlibat kemalangan. Sebaliknya, hasil siasatan, kanak-kanak itu mendakwa belajar memandu kereta menerusi media sosial selain mengamati cara pemanduan bapanya. Rabu lalu, seorang kanak-kanak lelaki 6 tahun mengejutkan orang ramai kerana memandu kereta dengan membawa adiknya yang berusia 3 tahun sebelum terbabas. Dalam pada itu, seorang bapa menzahirkan rasa kesal kerana dakwaan netizen terhadap anaknya yang sedang memandu simulator adalah budak yang memandu kereta hingga kemalangan di Langkawi. Menurut bapa kanak-kanak terbabit yang mahu dikenali sebagai Izani, video dan gambar yang ditularkan tidak benar dan hanya rekaan pihak tidak bertanggungjawab. Izani yang terperanjat sebaik mendapat tahu mengenai gambar yang tular segera memberikan penjelasan. Dia yang berusia 38 tahun berkata menerima video berkenaan menerusi media sosial dan risau dengan pelbagai reaksi dilemparkan. Menurut Izani, mereka sekeluarga tiada kaitan langsung dengan kes kemalangan yang berlaku di Langkawi dan meminta netizen menghentikan penularan video atau tangkap layar gambar anaknya. Justru beliau meminta orang ramai tidak menyalahkan dirinya sebagai bapa tidak bertanggungjawab kerana anaknya memandu simulator di bawah pemantauan dia dan isteri. Penduduk di Cerul Kemaman Terengganu risau dengan ancaman gajah liar yang sering menceroboh kawasan kediaman mereka. Bukan sahaja hasil ladang kelapa sawit dan kebun musnah, mereka bimbang apabila ada penduduk yang akan dipijak haiwan liar itu. Laporannya dalam segmen Turun Padang. Gajah liar yang dianggarkan sebanyak 30 ekor itu dikatakan datang dari hutan simpan Cerul yang terletak tidak jauh dari ladang dan kebun milik penduduk. Kumpulan gajah liar itu mula dikesan berkeliaran untuk mencari makanan sejak Rabu lalu. Keadaan turut menyebabkan 500 batang pokok kelapa sawit muda milik sebuah syarikat swasta musnah akibat dirosakkan. Kalau dulu rasanya taklah seperti mana sekarang. Sekarang ni kalau dia masuk, dia lambat untuk keluar ke kawasan lain. Sebab di sini ada sungai dan dia banyak dapat makanan lah sini. Saya mengharapkan pilitan ataupun badan yang berkaitan lah yang bersangkut paut membuat tindakan yang sewajarnya lah dengan cepat apa-apa sebab kita bekerja dalam keadaan rasa takut lah. Dakwa penduduk, walaupun berdepan dengan gajah liar, mereka tetap tiada pilihan lain dan terpaksa menggadaikan nyawa dengan terus bekerja di ladang meski sedar risiko diserang haiwan berkenaan. Bimbang sebab kawan saya tu dia pergi sterik je. Saya takut dah, saya sembah nak lari je.
Ya, benda ni dah lama ke atau baru? Lama dah ada sini. Dah berapa tahun? Saya baru pergi di sini tapi memang lama dah. Memang dah. Jadi bimbang tu ada tak? Ada. Pengarah Perkhidmatan Terengganu, Lu Kian Siong, ketika dihubungi mengesahkan ada menerima laporan dan sudah melakukan pemantauan. Dan ini pula mengenai ancaman harimau di Felda Ulu Tebrau, Johor. Penduduknya masih dibelenggu kebimbangan susulan kelibat haiwan pemangsa itu didakwa masih berkeliaran di kawasan berkenaan. Penduduk mendakwa mereka juga mempunyai bukti kuat apabila menemui kesan yang dipercayai tapak kaki harimau di ladang kelapa sawit pada Rabu lalu. Penduduk kampung mendakwa mereka menemui kesan tapak kaki itu ketika sedang membaja di ladang kelapa sawit kira-kira jam 8 pagi. Justru mereka bimbang kerana percaya haiwan pemangsa itu masih berkeliaran di kawasan berdekatan dan boleh menyerang penduduk bila-bila masa sahaja. Dia tengok tapak banyak-banyak lah tu kan. Tapak kecil dah. Saya pun tak biasa, tak tahu mana-mana yang kata rimau yakar ke, rimau belang ke, tak tahu. Ni tapak memang besar. Tapi ada kuku. Bila tu pakcik nampak tapak tu? Pagi tu saya pergi kebun pukul 7.30. Ingat dia lalu tu ingat lebih kurang pukul 4 pagi atau 5 pagi dia melintas itu. Ya, saya memang mohonlah kepada Jabatan Perkhidmatan, tolonglah datang kan tempat kita ni Felda Ulu Tebrau ni kan, demi keselamatan semua penduduk yang ada di keluarga Felda Ulu Tebrau ni, untuk sama-sama apa kata orang menjaga sebelum benda yang tak diingini berlaku. Kesan tapak kaki haiwan itu dapat dilihat sepanjang kira-kira 50 meter di laluan kenderaan di ladang sawit terbabit. Ketua Kampung Abdul Jalil Saharan menggesa Jabatan Perkhidmatan bertindak segera kerana haiwan terbabit dipercayai sudah berani memasuki kawasan penempatan manusia. Pekerja-pekerja sekarang pun dah takut nak masuk kerja. Jadi bila pekerja dah takut nak masuk kerja, hasil pun tak dapat keluar. Jadi mana yang rugi? Penduduk. Dan juga penduduk pun dah takut. Oleh kerana rimau ni tak tahu di mana sekarang kedudukannya. Sementara itu, Pengarah Perkhidmatan Johor Aminuddin Jamin ketika dihubungi memaklumkan pihaknya kini dalam proses memasang perangkap kamera di ladang kelapa sawit terbabit. Baiklah, Aida, sebelum ke laporan seterusnya, saya nak tanya satu soalan. Aida pertama kali belajar menyolek diri atau make up, umur berapa? Saya rasa sekitar sekolah menengah. Sekolah menengah, kenapa? Bukan apa, kerana keletah Kesha Ramadhania Syahizan sebagai jurusolek berjaya menarik jutaan tontonan di aplikasi laman sosial. Ya, Aida, dan tadi Aida kata waktu sekolah menengah, tetapi si kecil yang baru saja berusia 7 tahun ini bukan saja bijak menyolek diri sendiri, bahkan kini sudah ada klien sendiri. Ikuti paparan menarik kisah potret inspirasi bersama Faiz Rais. Kemana tumpah kuah kalau tidak ke nasi? Itu boleh digambarkan terhadap bakat Kesha yang memiliki kemahiran menyolek orang dewasa persis jurusolek profesional. Bahkan gadis comel ini sudah mula menunjukkan minat dalam bidang berkenaan selepas diajar sendiri ibunya Nur Farah Ardila Osman yang juga makeup artis. Sangat best. Dia sejuk. So kita biarkan dulu. Kita biarkan dulu sampai dia kering. So saya pakai liban daripada Resdiara, model saya. Inilah Lu Makeup Kesha. Cantik tak Kesha makeup hari ini? Mesti cantik kan? Kesempatan bertemu Kesha baru-baru ini juga dapat melihat sendiri bakat yang ada. Manakan tidak, walau pada awalnya sekadar bermain dan suka-suka, si ibu bangga apabila melihat hasilnya. Bagi si ibu, dia bagai melihat jelmaan diri menyolek klien. Justeru, apa yang akan dilakukan anaknya pada masa depan pastinya akan disokong. Selalunya saya bawa dia lah. Yelah, temankan saja lah. Sebab sebagai teman lama-lama, dia nampak apa yang saya buat. Dia tengok tau, dia macam perhatikan apa yang saya buat. So lama-lama dia macam minat kat situ kan. So kata, Mama saya nak belajar Mama. Macam apa yang saya selalu bagi dia pakai tu, itu je yang tahu. Okey yang ni. Cuma dia kadang-kadang tak tahulah ini namanya untuk apa. Sebab dia cuma tahu, oh lepas ni pakai ni, lepas ni pakai ni. Tidak menolak, ramai yang mahukan hikmat Kesha. Nur Farah bagaimanapun berkata terpaksa menolak hasrat mereka. Baginya, perjalanan Kesha masih panjang kerana banyak lagi ilmu yang perlu dipelajari.
Nur Farah turut bangga dan menzahirkan rasa terharu dengan sokongan ramai pihak yang menonton video tutorial makeup anaknya itu. Kini lebih 35 juta tontonan video dan lebih 2 juta tanda suka hantaran TikTok dikongsikan ibu saudaranya hingga menjadi tular. Dari umur 5 tahun, 6 tahun, masa mula saya nak belajar 6 tahun tu, saya cakap dengan mama dulu, mama macam mana nak cara makeup. Lepas tu saya ajarkan saya dari umur 6 tahun. So saya belajar, lama-lama dah pandai. Kerjaya jurusolek ini bukanlah sesuatu yang selalu disebut oleh kanak-kanak ketika apabila ditanya. Tetapi lain pula untuk si cilik ini. Bukan hanya setakat hobi, malah mahukan jadi kerjaya jurusolek ini sebagai kerjaya. Bertemu kembali. Bagi umat Islam, sambutan Aidilfitri tidak akan berakhir selagi masih dalam bulan Syawal, dan kesempatan itu dimanfaatkan sepenuhnya 773 ahli keluarga Allahyarham Abdul Hamid Mat Yassin dan Allahyarhamah Maimunah Manas apabila dapat berkumpul beramai-ramai buat julung kalinya sempena Aidilfitri. Perhimpunan yang diadakan di sebuah restoran di Muar Johor siang tadi memberi 1001 makna kepada keluarga dari 6 generasi berkenaan. Ikuti laporan yang disediakan. Menurut penyelaras Perhimpunan Keluarga, Nur Azlin Muhammad Samsudin, usaha untuk mengumpulkan ahli keluarga besarnya itu dimulakan sejak 5 bulan lalu. Sebuah jawatankuasa keluarga juga ditubuhkan bagi menemukan semua waris yang mesra dengan panggilan keluarga Atuk Hamid dan Nenek Munah yang berasal dari Muar itu, termasuk warisnya yang menetap di Singapura. Tujuan program kita sebenarnya adalah untuk mengumpulkan semua generasi pada 9 generasi Atuk Hamid dan Nenek Munah. Ada semua generasi dan anak-anak cucu cicit dah sampai generasi kedua hingga generasi ke-6. Generasi ke-7 belum lagi. Jadi alhamdulillah kita telah berjaya mengumpulkan lebih kurang 700 orang lah. Allahyarham Abdul Hamid yang meninggal dunia pada 7 Ogos 1968, manakala Allahyarhamah Maimunah pula pada 13 Oktober 1974 mempunyai 6 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Kesemua anak pasangan itu juga telah meninggal dan hanya tinggal 2 menantunya, iaitu Kamisah Hashim 80 tahun dan Azizah Misbah 76 tahun. Terlalu gembira tak pernah dijumpa. Inilah baru tahun ni selama Atuk ni inilah baru tahun ni lah. Umur pun dah lanjut. So hari ni dapat jumpa lama apa perasaan? Bahagia, bangga. Terlalu gembira. Ya. Ada dapat jumpa ramai lah. Tapi dia orang jumpa makcik lah sebab kita tak boleh jalan sangat kan. Okay. Sebenarnya kita dah cuba start 10 tahun yang lepas daripada ayah saya ataupun pakcik-pakcik saya, iaitu generasi yang ketiga. Saya ni generasi yang keempat sebenarnya. So benda tu dah berlangsung hampir 10 tahun, tapi biasalah cabarannya banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada tahun ini iaitu tahun yang ke-10 sebenarnya baru kita dapat mulakanlah penceraian ini selama lebih kurang dalam 5 bulan yang terakhir ini. Saya rasa seronok lah sebab dapat jumpa dari generasi 1 sampai generasi ke-6, jumpa sanak saudara yang tak kenal, jadi kenal, mengeratkan silaturahim. Pelbagai aktiviti diadakan bagi memeriahkan lagi perhimpunan keluarga ini, termasuk bacaan Yasin dan tahlil kepada ahli keluarga yang sudah meninggal dunia, marhaban, cabutan bertuah, sambutan hari lahir dan penyampaian duit raya kepada kanak-kanak. Kesemua yang hadir turut ditayangkan dengan persembahan multimedia bagi menceritakan salah-salah keluarga berkenaan yang berjumlah 1,188 orang membabitkan 295 keluarga. Kita terus ke laporan cuaca esok. Kebanyakan cuaca di Semenanjung diramal cerah pada sebelah pagi, manakala hujan serta ribut petir dijangka pada waktu petang dan malam. Kita mulakan dengan negeri pantai timur Kelantan. Cuaca bermula baik pada sebelah pagi, disusuli ribut petir di 1-2 tempat pada sebelah petang hingga malam. Kita ke utara tanah air Kedah.
Cuaca dijangka cerah dan tiada hujan sepanjang hari. Begitu juga negeri jiran Pulau Pinang dan Perlis. Cuaca di Selangor pula diramalkan cerah pada sebelah pagi, namun ribut petir pada sebelah petang dan hujan di 1-2 tempat di kawasan pedalaman pada waktu malam. Beralih ke selatan tanah air Johor. Cuaca cerah dijangka pada sebelah pagi hingga malam, diikuti hujan di 1-2 tempat melibatkan kawasan pedalaman pada waktu malam. Seterusnya kita terbang ke negeri Bumi Kenyalang, Sarawak. Cuaca diramal cerah pada sebelah pagi, bagaimanapun ribut petir dan hujan dijangka berlaku di 1-2 tempat di kawasan pedalaman pada waktu petang dan malam. Akhir sekali kita singgah ke negeri di bawah Bayu, Sabah. Ribut petir diramal di 1-2 tempat pada sebelah pagi hingga malam. Jadi kepada anda di luar sana, pastikan peka dengan perubahan cuaca. Sampai di sini perkembangan cuaca, kekal setia bersama kami. Menarik dalam segmen sukan sebentar lagi. Pumsi bulut 2 pingat emas. Sukan SEA Kemboja 2023, skuad taekwondo negara melakar kebangkitan untuk kembali meraih 2 pingat emas. Salah satunya hadir menerusi kecekalan Nur Humaira Abdul Karim yang beraksi dalam acara PUMSE. Terdahulu, Humaira berputih mata apabila terlepas untuk menghadirkan kilauan pingat emas dalam acara berpasukan wanita bersama kakaknya Nur Hidayah Abdul Karim dan Lim Wei Ji. Trio negara ini terpaksa akur berada di belakang Filipina yang lebih unggul untuk membawa pulang pingat perak. Bagaimanapun, Humaira segera bangkit untuk kembali turun ke gelanggang dalam acara individu. Dia yang mempamerkan rutin yang cukup kemas sehingga memperoleh skor tertinggi 7.430 mata. Kutipan mata itu sudah cukup untuk mengatasi pencabar di Singapura Diana Akidah yang melakar catatan 7.260 mata. Pingat gangsa milik peserta tuan rumah Mangkani Tida yang meraih 7.090 mata. Rasa bersyukur sebab saya memang tak target untuk individu perempuan, saya memang target untuk female team, tapi terlepas sikit tadi 0.02, tapi alhamdulillah lah ada rezeki dekat individu perempuan. Selepas itu, giliran Hidayah pula menyinar dalam acara berpasukan campuran bersama gandingannya Jason Du. Kemenangan Malaysia dalam acara ini hanya dibezakan 0.01 mata dengan pencabar terdekat Vietnam. Apabila kedua-dua negara terikat pungutan mata iaitu sebanyak 7.550 mata pada awalnya. Beraksi di pusingan penentuan, Malaysia meraih 4.34 mata, manakala Vietnam mengumpul 4.33 mata dan pingat gangsa milik Filipina. Hari terakhir sukan olahraga di Stadium Nasional Morodok Techo pula. Biarpun sekadar meraih gangsa, kuartet 4x400 meter lelaki negara mengakhiri kemarau selama 10 tahun tanpa sebarang pingat di tamasya itu. Malaysia yang berisi Umar Osman, Muhammad Firdaus Zemi, Ruslan Zikri Putra Rosli dan S. Tarshan meraih gangsa dengan catatan 3 minit 8.820 saat. Pingat emas memihak kepada kuartet Filipina dan Thailand pingat perak. Kali terakhir kuartet negara memenangi pingat dalam acara berkenaan adalah pada edisi 2013 di Myanmar. Kem olahraga turut menambah 1 pingat gangsa dalam acara lompat tinggi lelaki. Ia dimenangi oleh Farrell Glenn Felix Jurus selepas membuat lompatan ketiga terbaik dengan catatan 2.15 meter. Pingat emas menerusi rekod baharu tamasya 2.27 meter yang diungguli Tawan Quedam dari Thailand. Sementara Duke An Vu dari Vietnam meraih pingat perak hasil rekod 2.17 meter. Sekian sahaja laporan sukan perkembangan antarabangsa selepas ini. YouTuber lompat keluar dari pesawat berdepan hukuman penjara. Beralih ke laporan antarabangsa, rejim Zionis sekali lagi bertindak kejam dengan membunuh pemimpin kanan Palestin Iyad Al-Hassani dalam satu serangan udara. Mangsa yang syahid dilaporkan sedang bertugas mengetuai operasi menggantikan beberapa komander pejuang kumpulan berkenaan yang turut gugur di medan perang. Iyad Al-Hassani antara pemimpin utama pejuang jihad Islam iaitu kedua terbesar selepas Hamas dan menurut laporan, rejim Zionis sengaja menyasarkan kem kumpulan berkenaan dalam satu siri serangan udara yang sudah memasuki hari keempat.
Pakar perubatan berkata serangan pada hari Jumaat turut mengorbankan seorang lagi mangsa susulan serangan roket yang dilancarkan dari Gaza dan kawasan Baitul Maqdis turut terkena tempiasnya. Taktik licik menyimpan 3 tan dadah kokain di dalam kapal selam akhirnya tumpas. Ini adalah kapal selam narkotik terbesar yang pernah ditahan Colombia, membabitkan rampasan berjumlah lebih 103 juta dolar Amerika. Pihak berkuasa Colombia berjaya memintas kapal selam sepanjang 30 meter itu di laluan Pasifik yang dikatakan sedang dalam perjalanan ke Amerika Tengah. Ini adalah taktik dan laluan biasa digunakan penyeludupan dadah ke Amerika Syarikat. Menurut sumber, sekumpulan jurutera biasanya diupah bagi membina kapal selam khas untuk tujuan penyeludupan narkotik di negara berkenaan. Walaupun Colombia berdekad lamanya memerangi pengedaran dadah, ia kekal sebagai pengeluar kokain utama dunia. Seorang lelaki yang juga YouTuber sengaja merakam aksinya melepaskan diri dari sebuah pesawat dan membiarkan pesawatnya itu terhempas. Kelakuannya itu semata-mata mahu meraih tontonan, akhirnya membawa padah apabila dia berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun. Dalam video dengan lebih 3 juta tontonan berjudul I Crashed My Airplane itu, Trevor Jacob, 29, dilihat kononnya berdepan masalah enjin ketika sedang terbang di ruang udara selatan California pada November 2021. Video memaparkan detik dramatik dia melepaskan diri dari pesawat ringan enjin tunggal itu sambil memegang selfie stick di tangannya, lalu melompat keluar menggunakan payung terjun untuk mendarat di kawasan Taman Negara Los Padres. Susulan kejadian itu, dia melaporkan pesawatnya hilang kuasa dan tidak tahu lokasi bangkai kapal itu. Namun keterangannya menimbulkan keraguan dalam kalangan pakar penerbangan dan pihak berkuasa persekutuan. Bagaimanapun pasukan penyiasat membongkar pembohongan Jacob dan FAA membatalkan lesen juruterbangnya. Hasil siasatan itu, dia akhirnya mengaku bersalah atas dakwaan sengaja melakukan kemusnahan dan mengganggu siasatan rasmi dengan menceroboh lokasi nahas dan dijangka bakal membuat rayuan sebelum hukuman dijatuhkan ke atasnya. Angka kematian di Kenya dipercayai akibat kultus kebuluran meningkat kepada 150 orang, ekoran lebih banyak mayat ditemukan. 5 lagi mayat ditemukan di hutan Shakahola di Kilifi County, mempergiatkan siasatan berterusan terhadap kultus kebuluran yang diketuai oleh Padri Paul Mackenzie. Siasatan polis bermula pertengahan April setakat ini mendedahkan beberapa mangsa kehilangan organ, mendorong dakwaan berlakunya pemerdagangan organ manusia. Calon Perdana Menteri Utama Parti Politik Thailand membuat pecutan terakhir untuk mengumpul penyokong 2 hari sebelum pilihan raya umum. Selepas hampir sedekat kerajaan yang diterajui atau disokong oleh tentera dirajanya, kira-kira 52 juta pengundi yang layak dalam ekonomi kedua terbesar di Asia Tenggara itu akan menuju ke pusat mengundi Ahad ini, sama ada untuk mengekalkan kursus dengan konservatif berkaitan tentera atau memilih perubahan. Anak perempuan pelakon terkenal Hollywood Jamie Foxx memaklumkan bapanya telah keluar dari hospital beberapa minggu lalu dan kini berada dalam fasa pemulihan. Aktor filem Ray itu dimasukkan ke hospital di Atlanta, Georgia, Amerika Syarikat pada 11 April lalu selepas disahkan mengalami komplikasi perubatan. Bilioner Elon Musk mengumumkan Linda Yaccarino sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO baharu Twitter. Yaccarino yang juga bekas Ketua Bahagian Pengiklanan di konglomerat media terkemuka Amerika Syarikat, NBC Universal, bakal menyelia operasi perniagaan di laman platform itu yang sedang bergelut untuk menjana keuntungan. Kemusnahan alam dan juga ketidaktentuan iklim merobek setiap jiwa. Selain hidupannya bernafas, acap kali dipaparkan akhbar sejak belakangan ini. Di sebalik kisah duka itu, ada juga terselit berita gembira buat pencinta alam sekitar. Usaha pemeliharaan yang ditunjukkan pelbagai negara perlu dipuji, menunjukkan keseriusan global mengurangkan kesan perubahan iklim yang sedang melanda dunia ketika ini. Ikuti laporan yang telah disediakan. Hutan hujan terbesar dunia, Amazon, menunjukkan perubahan positif di penurunan penebangan hutan hingga 68% berbanding tahun sebelumnya.
Ia ekoran dalam tempoh beberapa dekad sebelum ini, banyak syarikat dan individu mengeksploitasi kekayaan hasil sumber alam semula jadi di hutan berkenaan secara haram. Brazil memperoleh sumbangan $100 juta Amerika daripada Britain dalam satu inisiatif bersama untuk menamatkan penebangan hutan menjelang 2030. Di negara sama, sebuah jaring berkeluasan 300 meter persegi yang terhampar di dasar lautan mengancam pelbagai hidupan. Bagaimanapun, jaring itu dikeluarkan sekumpulan pakar terdiri daripada penyelam, ahli biologi dan tukang jahit lalu mengguna semula jaring itu menjadi beg pelbagai guna. Usaha terpuji itu wajar diangkat kerana menurut ahli biologi terdapat banyak jaring yang masih mendiami lautan dan menurut PBB menjelang 2050 nisbah plastik di lautan mengatasi jumlah ikan. Negara Kepulauan Sri Lanka yang terkenal dengan kepadatannya berjaya melancarkan projek transisi mengubah lebih 1 juta teksi tuk-tuk kepada kenderaan elektrik. Peralihan ke arah kenderaan yang lebih hijau dan bersih sekaligus akan mengurangkan pelepasan karbon di negara itu dan pergantungan terhadap import bahan api. Pelakon Aaron Aziz mengakui kesilapannya meletakkan seekor ular atas sangkar kucing menerusi video siaran langsung di Instagram miliknya baru-baru ini. Permohonan maaf itu dibuat selepas menerima kecaman daripada pelbagai pihak yang tidak berpuas hati dengan tindakannya yang didakwa tidak sensitif terhadap kesan dan trauma kepada haiwan peliharaan terbabit. Menerusi penjelasannya di Instagram, Aaron berkata, dia bertindak sedemikian atas arahan produksi penggambaran. Malah pelakon Singapura itu menegaskan dirinya sebagai seorang pencinta kucing dan tidak mungkin mahu menzalimi haiwan itu. Ujarnya perkongsian dibuat kerana pertama kali berlakon dengan ular dan pastinya dia berasa mahu berkongsi dengan peminat. Menurut Aaron, dirinya dan keluarga turut memiliki 9 ekor kucing. Pada siaran langsung yang dikongsikan Aaron baru-baru ini memaparkan pelakon KL gangster itu bermain dengan ular tersebut ketika menjalani sebuah penggambaran. Aaron kemudian dilihat meletakkan reptilia itu di atas sangkar yang mempunyai beberapa ekor kucing di dalamnya. Susulan video tular itu, Persatuan Haiwan Malaysia MAA menegur perbuatan dilakukan dan menyifatkannya tidak sensitif terhadap haiwan. Menurut MAA, perbuatan tidak bertanggungjawab akan mengakibatkan kucing mengalami tekanan dan trauma melampau kerana berasa terancam melihat dan bau musuh berdekatan. Baiklah Haida, kata orang menjahit tak susah. Asalkan ada minat, pasti segalanya berhasil. Demikian gambaran kesungguhan Siti Nur Amalinah Muhammad Syukri yang pada awalnya hanya suka-suka menceburi bidang seni sulaman. Dan kini, dari sekadar hobi, wanita itu berjaya membuka perniagaan hasil aktiviti yang dilakukan. Berusia 29 tahun, Siti Nur Amalinah mengakui pada awalnya hanya mengisi masa lapang dengan menjahit. Ia selepas mendapati seni jahitan sulaman menjadi trend. Selain mengakui berkecimpung dalam bidang itu selepas merasa bosan di rumah ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3 tahun lalu. Dia juga hanya mempelajarinya menerusi video tutorial di laman YouTube. Siapa sangka, kini hasil kraft tangannya menjadi sumber pendapatan utamanya. So, saya pun fikir macam okeylah, tak apa, belajar basic menjahit dulu. Lepas tu, bila dah belajar basic menjahit tu, dah beli embroidery kit tu, tersuka pula. Tersuka, sambung, buat, sampailah dapat terima tempahan daripada orang. Kongsinya, tempahan awal diterima daripada kenalan rapat dan keluarga sahaja. Namun rezeki semakin luas sebaik mula menerima tempahan menggalakkan selepas videonya tular di media sosial. Honestly, saya rasa boleh pergi jauh sebab saya rasa embroidery ni kita boleh buat untuk banyak benda. Contohnya kahwin, birthday, graduation, benda tu sentiasa ada kan. Every day, every year sentiasa ada. Dia berkongsi dengan melakukan sesuatu yang kreatif. Ia sekurang-kurangnya membantu mengawal kesihatan mental ketika diri sering bersendirian di rumah semasa PKP. Ujar Siti Nur Amalinah lagi, walaupun dipuji, ada kalanya mengakui menerima kata-kata negatif daripada netizen. Pun begitu, diri tidak pernah mengendahkan, malah akan cuba membuat yang terbaik menghasilkan karya seni. Harapannya agar satu hari nanti hasrat membuka kelas jahitan sulaman dapat dilaksanakan selain mahu seni sulaman di negara ini semakin berkembang ke peringkat antarabangsa.
Terus ikuti kami di Twitter, Facebook, TikTok dan YouTube Buletin TV 9 bagi mengetahui perkembangan terkini. Terima kasih kerana terus menyokong kami dalam Buletin Waktu Perdana terawal. Sebelum berpisah, saksikan visual pelukis buku termuda di dunia, Said dan Aldabi dari Timur Tengah. Saya Ahmad Barzan Albidin. Dan saya Aida Nayan. Bertemu lagi esok jam 7 malam. Assalamualaikum dan salam hormat.